Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada waktu ini alhamdulillah kita kembali bertemu dan ada satu kesempatan masa, syukur pada Allah, dan kita akan sambung bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan baca apa yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dalam masalah ini. Hari ini tajuk kita berbicara tentang Talbis Iblis terhadap Batiniyah. Terlebih dahulu, siapa Batiniyah? Batiniyah ni orang yang banyak bercakap soal batin, soal rahsia. Soal batin ni soal rahsia. Maknanya di sebalik syariat ni ada rahsia lagi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang kata kita ni dia panggil ilmu kulit. Dia adalah ilmu isi. Dia mengajar tentang hakikat diri, hakikat, ilmu hakikat, semuanya bab hakikat. Baru ni pun saya balik ke rumah, tengok ada satu buku dekat surau, ustaz mengajar mengenal hakikat diri dan wali-wali. Saya pun terkejut. Buku tu sebenarnya sudah pun diharamkan oleh Jabatan Agama, tapi masih lagi berlega dalam masyarakat kita. Dan tak mustahil ramai orang tak tahu benda ni. Saya tanya ayah saya, macam mana ustaz tu boleh mengajar? Dia kata kita pun tak tahu, kita nak suruh ajar kitab lain. Ustaz tu suruh kata kitab ni bagus. Rupa-rupanya bila kita semak, dia adalah kitab yang telah diharamkan oleh Jabatan Agama. Ilmu hakikat diri dan mengenal wali-wali. Jadi ilmu hakikat, ilmu rahsia, ilmu batin, nama-nama gini biasanya dikenali sebagai kumpulan batiniyah. Okey, kalau tuan-tuan boleh biasa dengar istilah macam tu, kita lanjutkan. Okay, soal batiniyah ni orang golongan hakikat. Dia anggap dia ni memiliki rahsia yang di luar daripada syariat. Yang kita buat ni zahir je. Yang dia ni hakikat, ilmu batin. Ibnul Jauzi mengatakan bahawa Batiniyah adalah satu kelompok yang berkedok Islam tapi sebenarnya condong kepada Rafidah. Berkedok ni maknanya apa? Menampakkan Islam, tapi sebenarnya condong kepada Rafidah. Akidah dan amalan mereka amat kontradiktif dengan syariat Islam. Dia kata dia Islam, tapi amalan yang dia buat sangat bertentangan dengan Islam. Inti ajaran mereka ialah menafikan Tuhan. Siapa pun ikat Tuhan tu tak ada. Tuhan tu duduk dalam diri dia. Dialah Tuhan. Sudah. Membatalkan kenabian, tak perlu lagi nabi. Dia sendiri direct dengan Tuhan. Serta membatalkan peribadahan, makna amalan ibadat pun dah tak perlu dah, dan mengingkari hari kebangkitan. Okay, tuan-tuan pernah dengar ada isu ni? Jadi orang ni dia nampak dia Islam, dia nampak dia level tinggi lagi daripada syariat biasa, tapi sebenarnya dia sangat bertentangan dengan Islam. Pada mulanya mereka tidak menampakkan semua itu. Justru mereka mengklaim, mendakwa Allah benar adanya. Muhammad adalah utusan Allah. Islam agama yang benar. Tapi dia tak nak ikut Islam, ikut Allah, ikut Rasul. Tak. Mereka ikut Islam, ikut rahsia mereka. Tetapi kemudian mereka mengutarakan semua itu memiliki rahsia yang tidak nampak, yang tersembunyi. Rahsia yang tersembunyi. Pada mulanya, atau iblis benar-benar mempermainkan mereka, sehingga mereka pun memandang baik ajaran yang beraneka ragam. Padahal dia ni macam-macam kumpulan. Kalau betul lah benda ni betul, benar,
pasti dia tidak berbeza. Tapi batiniyah ni, kumpulan ni ada cara dia, kumpulan tu ada beza-beza satu sama lain. Jadi Islam tapi acuan dia berbeza-beza. Okey. Iblis benar-benar mempermainkan mereka. Dia memang jadi bola. Iblis buat macam main bola. Mereka memiliki 8 nama. Ada 8 nama mereka. Seperti berikut. Pertama, batiniyah. Kita panggil dia batiniyah. Dinamakan begitu kerana mereka mendakwa bahawa lahiriah Al-Quran dan hadis memiliki rahsia yang tersembunyi, yang kedudukannya tidak ubah seperti isi dengan kulit. Yang ni saya sebut tadi. Pernah dengar tak tuan-tuan kan? Bagi orang jahil, bentuknya terlihat jelas. Sedangkan bagi orang-orang yang pandai, ia merupakan lambang dan tanda yang mengisyaratkan hakikat yang samar. Jadi orang jahil nampak betul ni. Tapi bagi orang yang tahu, dia tengok hakikat yang dia sebut tu sebenarnya samar. Maka siapa saja yang akalnya tidak menyelami hal-hal yang samar, yakni rahsia-rahsia dan intisari yang tersembunyi itu, alih-alih mencukupkan dirinya hanya dengan lahiriah sahaja, bererti dia di bawah tuntutan syariat. Yang ni kata dia. Okey. Maka barang siapa yang akalnya tidak menyelami hal-hal yang samar, pokok dia je nampak benda ni. Okey. Kalau orang yang tak nampak, dia hanya mencukupkan dirinya dengan perkara lahiriah, bererti dia di bawah tuntutan syariat. Siapa saja yang naik tingkat ilmunya menuju ke ilmu batin, maka dia terbebas dari tuntutan syariat. Yang ni sampai bab ni bahaya. Lalu mereka menegaskan, orang-orang itu yang dimaksudkan oleh firman Allah, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Dia ambil ayat Quran tapi dia tafsir ikut nafsu dia. Jadi dia kata tujuan Nabi datang ni untuk membebaskan beban dan belenggu yang ada, iaitu belenggu syariat. Tujuan mereka adalah melepaskan diri dari keyakinan yang menjadi konsekuensi dari lahiriah nas, supaya dengan klaim, dengan dakwaan batilnya mereka mampu membatalkan syariat Islam. Nama yang kedua, Al-Ismailiyah. Dinamakan begitu kerana mereka dihubungkan kepada pemimpin mereka yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Mereka ini mendakwa bahawa rotasi, rotasi ni pusingan kepimpinan akan berakhir kepadanya, sebab dialah imam yang ketujuh. Mereka berdalih bahawasanya jumlah langit, bumi dan hari-hari ada 7. Hal ini menunjukkan bahawa pergantian kepimpinan terakhir pada imam yang ketujuh. Abu Ja'far At-Tabari mengatakan dalam tarikhnya, Ali bin Muhammad menyebutkan dari ayahnya bahawa seorang lelaki dari Rwandiyah bernama Al-Ablaq, artinya orang yang terkena penyakit kusta, menangis di satu tempat yang tinggi dan menyeru orang-orang Rwandiyah agar datang berkumpul di hadapannya. Dia beranggapan Ruh Isa bin Maryam menitis ke tubuh Ali bin Abi Talib, lalu menitis kepada para imam yang lain satu persatu sehingga sampai kepada Ibrahim bin Muhammad. Jadi mereka ni dah sampai ke tahap tu, mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan Islam. Terdapat seorang lelaki dari mereka yang mengundang sejumlah orang ke rumahnya. Dia memberi mereka makan dan minum, bahkan membiarkan isterinya digauli mereka. Tu isteri dia pun halal lagi bagi orang-orang kumpulan dia. Berita tersebut lantas sampai ke Asad bin Abdullah, lalu dia menghukum bunuh dan menyalib mereka. Namun begitu keyakinan mereka masih ada sehingga sekarang.
Mereka naik ke tempat yang sangat tinggi lalu terjun seperti burung sehingga belum sampai ke dasar bumi. Sekelompok mereka lalu keluar menemui orang-orang dengan membawa senjata, lantas berseru, "Wahai Abu Ja'far, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan." Ini kelompok dinamakan Ismailiyah. Juga dinamakan As-Sab'iyah. As-Sab'iyah dinamakan Sab'iyah artinya yang 7 lantaran 2 sebab. Yang pertama, kerana pusingan kepimpinan 7 sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, dan itulah yang dimaksud dengan datangnya hari kiamat. Okey. Namun pusingan kepimpinan itu hingga kini tidak terlihat akan ada akhirnya. Padahal kata 7 masih lagi duduk belaga begitu. Kedua, mereka mengatakan bahawa putaran alam bawah bumi bergantung pada 7 bintang. Jadi semuanya rahsia 7. Main nombor 7 lah ni. Jadi rahsia dia, kalau nombor 7 je ada rahsia je. Main apa? 786. 786 tu. Oh, bismillah. Oh. Al-Babakiyah. Ibnul Jauzi berkata ini adalah satu kelompok batiniyah yang mengikuti Babak Al-Khurrami, seorang penganut batiniyah yang lahir dari hasil penzinaan orang tuanya. Dia muncul di satu pergunungan Azerbaijan. Dia kemudian diikuti oleh banyak orang, kemudian mereka menjadi masalah besar. Babak, nama orang ni Babak, menghalalkan apa yang dilarang oleh Islam. Jika dia tahu ada seorang memiliki putri atau saudari yang cantik, dia pun meminta wanita tersebut. Jika wanita cantik itu diserahkan kepadanya, maka orang yang diminta akan selamat. Namun jika tidak diberikan, orang itu akan dibunuh Babak dan si wanita akan diambil secara paksa. Dia terus berbuat kezaliman ini selama 20 tahun sehingga jumlah yang terbunuh mencapai 80,000 orang. Ada yang mengatakan 55,000 orang. Penguasa Islam kemudian memerangi Babak, tapi dia berhasil mengalahkan banyak pasukan sehingga Khalifah Al-Mu'tasim, maknanya ramai pengikut dia ni, Al-Khalifah Al-Mu'tasim mengutus Ishfin supaya memeranginya. Ishfin menyerang Babak dan saudaranya pada tahun 223 Hijrah. Saat keduanya dibawa ke hadapan Al-Mu'tasim, saudara Babak berkata, "Wahai Babak, sungguh kamu telah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan seorang pun. Maka kerana itu bersabarlah kamu sekarang dengan kesabaran yang tidak pernah ditunjukkan seorang pun." Babak menanggapi dengan angkuh, "Kamu akan dapat melihat betapa besarnya kesabaranku." Betapa besarnya kesabaranku. Al-Mu'tasim memerintahkan agar kedua tangan dan kaki Babak dipotong. Saat mereka memotong tangan dan kakinya, dia mengusap wajahnya dengan darah. Melihat hal itu, Al-Mu'tasim bertanya, "Kamu ini dikenal seorang yang sangat pemberani. Mengapa kamu mengusap wajahmu dengan darah? Adakah kerana kamu takut mati?" Dia berkata, "Tidak, tapi saat dengan tangan dan kakiku dipotong, darah keluar dengan derasnya. Aku khawatir ada yang bertutur wajahku pucat kerana takut mati. Sehingga orang-orang menyangka itu benar. Maka aku tutupi wajahku dengan darah agar pucat wajahku tidak diketahui orang-orang." Dahsyat. Sesudah itu lehernya pun dipenggal, kemudian dia dibakar. Lantas saudaranya pun diperlakukan sama seperti Babak. Meskipun begitu, keduanya sama sekali tidak berteriak, tidak mengaduh kesakitan dan tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Semoga Allah melaknat mereka berdua. Di antara kelompok Babakiyah ini masih ada sekelompok yang tersisa. Ada lagi tertinggal. Ada yang mengatakan bahawa mereka memiliki satu malam dalam setahun, saat kaum lelaki berkumpul bersama kaum wanita. Lantas mereka memadamkan lampu, kemudian berhampuran dan menangkap lawan jenis masing-masing. Mereka berkeyakinan dengan ritual ini, siapa saja lelaki yang mendapatkan wanita ketika itu, maka wanita tersebut menjadi halal baginya. Halalnya dia akibat perburuan, kerana berburu hukumnya harus mubah. Dahsyat. Wanita tu dia anggap hukum buruan.
Ni batin, dia tak tahulah ilmu hakikat mana dia guna. Dia kata wanita ni kalau malam tu hakikatnya kita dah tutup lampu, kita tangkap dia, dia seperti hasil buruan kita. Maka buruan ni hukumnya halal. Jadi halal lah bagi dia wanita tersebut. Ni saki-baki ajaran babak. Ada lagi ni dalam kumpulan Syiah masih lagi ada macam ni. Tutup lampu, kemudian mut'ah. Kemudian esok tengok-tengok anak sendiri. Jadi inilah yang disebut sebagai talbis iblis. Yang kelima, muhammirah. Ibnul Jauzi berkata mereka dinamakan demikian kerana ada masa babak mereka mencelup pakaian mereka dengan warna merah dan mengenakannya. Disebut juga sebagai al-qaramitah. Al-qaramitah. Ibnul Jauzi menerangkan ada dua pendapat menurut para ahli sejarah berkait dengan penamaan mereka dengan qaramitah. Qaramitah ni kalau kita masyhur tuan-tuan, orang yang telah menyerang kota Mekah, yang telah memecahkan batu Hajarul Aswad, yang menawan Kaabah dan ambil batu Hajarul Aswad balik ke tempat dia selama 20 tahun. Itu qaramitah. Kumpulan inilah. Ibnul Jauzi kata apa? Ada dua sebab orang kata kenapa dinamakan qaramitah. Pertama, ada seorang lelaki dari Khuzistan datang ke pedalaman Kufah. Dia menampakkan sikap zuhud dan mengajak manusia untuk membaiat seorang imam dari Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia singgah di rumah seorang lelaki yang dijuluki Karmitah kerana kedua matanya merah dalam bahasa Nibtiyah. Julukan tersebut bererti bermata tajam. Lalu gubernur daerah menangkap dan memenjarakan lelaki ini dan dia meletakkan kunci penjara di bawah kepalanya dan tidur. Seorang pelayan wanita kasihan terhadap lelaki ini, maka kunci dia ambil diam-diam agar bisa membuka penjara dan mengeluarkan si tahanan. Lalu kunci itu dikembalikan ke tempatnya semula. Pada saat lelaki itu dicari, ternyata tidak ditemukan seolah menghilang. Kerana itulah orang semakin terfitnah dengannya, dianggap bahawa dia memiliki satu karamah. Jadi dia boleh keluar daripada penjara tanpa orang tahu. Padahal ada orang buka penjara dia, letak kunci tu tempat tu balik. Lelaki tadi pergi ke Syam, dia dinamakan Kirmitah dengan nama seorang yang rumahnya pernah disinggahi. Kirmitah dibaca takhfif, lalu disebut Qurmut. Singkat cerita, keluarga dan anak-anaknya saling mewarisi kedudukannya. Mereka dijuluki demikian. Kedua, dinamakan demikian dikaitkan dengan lelaki bernama Hamdan Qurmut. Dahulu Hamdan adalah seorang da'i mereka. Lalu mereka pun mengikuti orang yang bernama Akhir Qurmut ini, sehingga mereka dinamakan Qaramitah atau Qurmutiyah. Hamdan Qurmut berasal dari wilayah Kufah dan cenderung pada sikap zuhud. Memang dia orang ni sikap zuhud, masya-Allah. Bab perangai akhlak ni kita jangan tertipu tuan-tuan. Saya pesan bukan kerana kita tak suka kepada akhlak, tapi ada juga puak-puak batiniyah ni yang menzahirkan akhlak baik tapi sebenarnya mereka menyimpang dari agama Islam. Sama juga kalau kita ambil contoh orang Kristian. Berapa ramai orang Kristian ni baik, tapi secara akidah mereka bertentangan dengan Islam. Saat itu Hamdan mengiring seekor sapi di depannya. Dia lalu bertanya kepada sang da'i, kenapa sang da'i tidak tahu siapa dirinya? Hendak ke manakah anda? Dan sang da'i menyebut desa Hamdan. Dia dikatakan, naiklah ke sapi ini agar anda tidak letih. Tawaran itu dijawab, aku tidak diperintahkan demikian. Hamdan bertanya, sepertinya kamu tidak melakukan apapun kecuali dengan perintah. Sang da'i menjawab, benar. Hamdan bertanya, dengan perintah siapakah anda lakukan? Sang da'i menjawab, dengan perintah pemilikku, pemilikmu dan pemilik dunia akhirat ini. Hamdan lantas menanggapi, kalau begitu dia adalah Allah, Tuhan semesta alam. Sang da'i lantas menjawab, kamu benar. Hamdan kembali bertanya, lalu apa tujuanmu ke desa tersebut? Sang da'i menjawab, aku diperintahkan agar mengajak penduduknya jauh dari kebodohan menuju keilmuan, meninggalkan kesesatan menuju kepada hidayah, meninggalkan kesengsaraan menuju kebahagiaan.
dan membebaskan dari kubang kehinaan dan kefakiran, serta membuat mereka hidup berkecukupan sehingga tidak perlu letih bekerja. Hamdan seraya berucap, selamatkanlah aku, semoga saja Allah menyelamatkan anda. Ajarkanlah aku ilmu yang dengannya hidupku menjadi lebih baik. Sesungguhnya aku sangat perlu kepada ilmu sedemikian. Sang da'i berkata, aku tidak diperintahkan memberitahukan rahsia yang tersembunyi pada setiap orang kecuali sesudah percaya dan mengadakan perjanjian dengannya. Tengok. Biasanya gini ya, mula-mula nampak baik. Bila nak sebut ilmu dia tu, dia akan kata kita kena ikat janji bai'ah dapat apa dulu, barulah berjanji. Sebutkanlah perjanjian anda, aku akan berpegang teguh dengannya. Sang da'i menjawab menyatakan, berjanjilah atas nama Allah untukku dan untuk imam bahawa kamu tidak akan membuka rahsia yang kusampaikan kepadamu, begitu pula rahsiaku. Okey, dengan pantas Hamdan memegang janji tersebut. Kemudian sang da'i mula mengajarinya berbagai bentuk kejahilan hakikat ajaran tersebut sehingga benar-benar menjadikan dia sesat. Hamdan mengikuti ajarannya dan menyebarluaskan kepada manusia sampai pada posisi dia adalah tunjang dakwah sesat tersebut. Maka para pengikutnya dinamakan Qaramitah, itu Hamdan Qarmut. Asalnya dia mengikut seorang pendai yang sesat yang mengajarkan benda yang tu, tapi dinampakkan akhlak yang baik. Okey. Anak-anak Hamdan mewarisi kedudukannya, dan yang paling kejam di antara mereka adalah lelaki yang dikenali nama Abu Sa'id. Lelaki yang hidup di tahun 286 Hijrah ini mempunyai pengikut yang semakin kuat. Kelompoknya membunuh kaum muslimin dan jumlahnya yang tidak dalam jumlah yang tidak bisa dihitung lagi, merobohkan masjid-masjid, membakar mushaf dan menyerang para jemaah haji. Ajaran dia tersendiri untuk keluarga dan pengikutnya. Dia juga mengkhabarkan kepada mereka hal-hal yang mustahil. Apabila tengah memerangi satu kaum, dia meyakinkan, aku dijanjikan menang saat ini. Sesudah Abu Sa'id mati, para pengikutnya membangunkan kubah di atas kuburnya dan meletakkan patung burung pada posisi kepalanya. Mereka mengatakan kalau burung ini terbang, berarti Abu Sa'id keluar dari kuburnya. Mereka pun menaruh seekor kuda, seperangkat pakaian dan senjata di sisi kuburannya. Iblis menyesatkan kelompok ini sehingga beranggapan bahawa siapa saja yang mati dan ada kuda di sisi kuburnya, maka kelak dia akan dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan naik kenderaan. Adapun siapa saja yang tiada kuda di sisi kuburnya, maka dia akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki. Pelik-pelik dia orang ni. Jadi mati pun ada kubur, dekat kubur tu letak kuda. Sebab kuda hidup. Bila nanti kalau sampai bangkit hari akhirat, dia boleh naik kuda tersebut. Orang lain jalan kaki, dia naik kuda. Pelik tu. Kita baca dah. Supaya ni contoh tuan-tuan, kita baca ni contoh. Okey. Setiap kali pengikut Abu Sa'id menyebut nama sang pemimpin, mereka pun berselawat kepadanya. Ironinya, mereka malah tidak mahu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mendengar seorang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, pantaskah kamu yang makan rezeki dari Abu Sa'id berselawat kepada Abul Qasim? Masya-Allah. Okey. Sepeninggal Abu Sa'id, dia dikembalikan oleh puteranya Tahir. Ternyata sepak terjangnya sama dengan ayahnya. Dia menyerang Kaabah, lantas merampas simpanan yang ada di dalamnya. Dia mencabut Hajar Aswad, kemudian dibawa ke negerinya. Dia menggambarkan kepada orang-orang bahawa dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini talbis. Masalahnya tuan-tuan, kalau dia mengaku sesat terus tak apa. Ni orang mengaku dia Islam. Itu masalah dia. Okey? Cuma macam kita kat Qadianiyah lah. Pak kita ni Qadianiyah. Qadianiyah ni siapa pekat beza dengan Islam, siapa buat keputusan keluar daripada Islam, bukan Islam. Tapi peliknya pak dia pula bangga. Okey, Jais dah tak boleh ganggu kami sebab kami dah bukan Islam.
Padahal dia tu mengaku dia bawa seperti Islam. Berapa ramai orang tempat kita ni terikut dengan Qadianiyah. Termasuk samalah tu. Ajaran batiniyah. Hak tidak berkumpulan, banyak mana hak duduk pegang kitab hakikat diri. Semayang pun tak perlu, puasa pun tak perlu. Al-Khurramiyah. Khurram tergolong kata non-Arab yang menunjukkan erti sesuatu yang lazat, nikmat dan disukai manusia. Maksud penamaan ini tidak lain adalah mendorong para hamba. Bawah kita ni. Tak tukar yang ni. Babakiyah dah. Alik sangat ni, tuan-tuan. Banyak dah kita baca. Ni Al-Khurramiyah. Al-Khurramiyah tergolong kata non-Arab yang menunjukkan erti sesuatu yang lazat, nikmat dan disukai manusia. Maksud penamaan ini tidak lain ialah mendorong para hamba mencari kelazatan dan memenuhi hasrat syahwatnya bagaimanapun caranya dan bertujuan menggugurkan taklif dan berat beban syariat. Nama ini awalnya dengan julukan Mazdakiyah, iaitu orang-orang yang berfahaman permisif dari kalangan Majusi yang muncul pada masa Qubal. Mereka ini berani menghalalkan wanita yang termasuk mahram dan mereka memperbolehkan perkara-perkara yang dilarang. Kelompok Rafidah dijuluki dengan kelompok Majusi tersebut sebab terdapat keserupaan pada puncak ajarannya walaupun di awalnya mereka amat berbeza. Kemudian Ta'limiyah ni mereka dijuluki demikian dikarenakan dasar ajaran mereka adalah menggugurkan pemikiran, membatalkan peranan akal dan mengajak manusia agar belajar langsung dari imam yang maksum dan bahawa mereka dapat ilmu tidak akan didapati kecuali dengan belajar dari sang imam tersebut. Jadi ini ada 8 kumpulan yang sifat dia ialah ada rahsia di sebalik Islam. Hak kita nak belajar semua ni adalah ilmu kulit, dia tahu ilmu isi, tapi natijah daripada tu mereka menyimpang daripada Islam, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengubah tata cara ibadah sampai mereka tidak lagi terikat dengan perintah Allah dan Rasul. Baik. Sebab batiniyah jatuh ke jurang kesesatan. Ketahuilah, ini penting, yang ni lebih penting daripada tadi contoh je. Yang ni sebab dia. Ketahuilah. Okey. Mereka ini kaum yang ingin melepaskan diri dari ikatan agama Islam. Asal-asalnya dia tak nak beramal, ya asal-asal. Asal-asal mereka tidak melepaskan diri dari ikatan agama. Maka mereka pun berunding dengan sejumlah orang dari kalangan Majusi, Mazdakiyah, Stanawiyah dan para falsafah etis. Kemudian merumuskan cara meringankan beban mereka dari kendali orang-orang Islam sehingga kaum muslimin tidak berkomentar terhadap keyakinan berupa pengingkaran atas keberadaan pencipta. Saya tolong ni. Lupa tadi. Sekejap Okey. Baik. Okey, kita sambung. Okey, sehingga kaum muslimin tidak berkomentar terhadap keyakinan berupa pengingkaran terhadap pencipta, mendustakan Rasul, mengingkari hari kebangkitan dan anggapan bahawa para nabi hanya berpura-pura dalam menerima kebenaran padahal jelas-jelas mendustakannya. Mereka menyaksikan ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tersebar ke pelbagai penjuru dunia, lalu mereka sedar dan merasa tidak mampu menghadapinya. Okey.
Bila tak mampu menghadapinya, mereka kata apa? Mereka ni nak lepas daripada beban agama. Tapi oleh kerana ajaran Islam dah tersebar dah ni, macam mana dia nak lari supaya orang tak kata kepada dia? Supaya orang tak kata kepada dia. Lalu mereka menyatakan jalan yang kami tempuh adalah untuk menghadapi semua ini, iaitu dengan mendompleng akidah satu kelompok yang menisbahkan diri pada Islam, yakni yang paling pandai, paling tajam pemikirannya, yang mahu menerima hal-hal mustahil serta berani membenarkan berbagai kedustaan, iaitu Rafidah. Okey. Dengan menisbahkan diri kepada Rafidah, kita akan boleh membenteng diri dan menjalin kedekatan dengan mereka melalui cara berpura-pura menampakkan kesedihan akibat kezaliman dan penghinaan yang dialami oleh Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara dia nak lari daripada tu, pergi baik dengan golongan Syiah, ambil akidah mereka supaya boleh bersama dengan orang Islam. Dia nak hancurkan Islam sebenarnya. Tujuannya tidak lain agar kita boleh mencaci maki para sahabat yang menukil syariat kepada mereka kaum muslimin. Sebab ketika kedudukan para sahabat telah rendah di mata mereka, pastilah mereka tidak memandang apa-apa yang dinukil generasi awal ini. Dengan kesesatan demikian, kita dapat menyeret mereka sedikit demi sedikit untuk melepaskan diri dari Islam. Okey. Okey. Apabila masih ada di kalangan kaum muslimin yang berpegang kepada lahiriah Al-Quran dan Sunnah, maka kami akan mengelabui mereka dengan menyatakan bahawa jadi dia dah berjaya dah. Orang yang jahil-jahil dah sama. Ada lagi orang Islam berpegang dengan Quran dengan Sunnah ni, dia kata kami akan mengelabui mereka dengan mengatakan ada rahsia lagi di sebalik Quran dan Sunnah ni. Juga menegaskan bahawa yang tertipu dengan lahiriah nas itu orang bodoh. Sebaliknya orang cerdas yang mampu memahami rahsia di sebaliknya. Orang cerdik, dia akan tahu rahsia di sebalik Quran. Kemudian mereka mula memasarkan akidah kami kepada mereka. Dan kami mengklaim bahawa itulah yang dimaksud dengan lahiriah nas menurut kalian. Jika kami telah banyak mendapatkan simpati dari mereka, maka nescaya akan mudah bagi kami menyeret kelompok lainnya dengan cara sedikit demi sedikit. Maknanya, mereka ni tujuannya nak merosakkan Islam. Okey. Jadi kalau orang berpegang dengan Quran, dia kata orang bodoh ya faham macam tu. Orang cerdik ni dia ada faham lain lagi, ada lagi rahsia di dalamnya. Mereka mengatakan bahawa cara kami adalah dengan memilih seorang lelaki yang mahu mendukung ajaran kami yang mengaku bahawa dirinya berasal dari kalangan Ahlul Bait, dan dia mengklaim bahawa semua manusia harus mengikuti lagi mematuhinya dikarenakan dia adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima penjagaan dari Allah dari kekeliruan dan kegelinciran. Okey, kegelinciran. Akan tetapi dakwah ajaran kami tidak boleh diperlihatkan di dekat khalifah yang kami sifati sebagai hamba maksum ini, kerana kedekatan itu dapat menyingkap tabir rahsia. Namun apabila jaraknya berjauhan, maka kapan atau bila seorang yang telah menerima dakwah kami berkesempatan untuk menyelidiki keadaan imam atau mencari tahu hakikat perkaranya, tujuan mereka di balik berbagai upaya penyesatan itu adalah meraih kekuasaan. Mereka hendak menguasai harta manusia dan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Asal-asal usul dia ni. Jadi orang terikut ni tak tahu ni, dia ikut je. Dia tak tahu sebenarnya asal usul mereka adalah nak merosakkan Islam. Okey. Kerana mereka beranggapan bahawa sejak dahulu kala orang Islam menumpahkan darah dan merampas harta benda milik mereka, inilah
Al-Quran ini adalah tujuan utama dan asas ajaran kaum Batiniyah. Kalau tidak, kenapa mereka nak mendakwa sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Melainkan tidak lain tak ada bukan, dia nak menyesatkan manusia, nak menjadikan manusia lari daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tipu muslihat dia, macam mana dia tipu? Talbis ni macam mana? Orang-orang kumpulan ni, tuan-tuan ni, kalau yang tak tahu mungkin anggap ada lagi ke orang ni zaman kita ni sekarang? Ada lagi tak? Jawapan dia ada. Bukan setakat ada, jawapan dia ramai. Kalau orang tak jenis semayang pakai niat, kalau orang mendakwa dia tahu hakikat makrifat, siapa pun ikat terlepas daripada tuntutan syariat, ada tak? Jadi pun ada. Ada? Alamak, temperature tu high pula. Sekejap. Tak masuk ke ni? Tak boleh, boleh. Panas sangat. Telefon dia panas. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ada sedikit masalah teknikal ni. Saya tengok sikit. Sebab temperature too high. Okey. Baik. Tak apalah, tak dapat. Saya buat kesimpulan. Kesimpulan daripada kelompok Batiniyah ni. Okay, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mohon maaf ada sedikit masalah teknikal. Kesimpulan kita di akhir kelas kita ni, bahawa kita mesti berhati-hati daripada kelompok Batiniyah, yang mana mereka wujud ada di zaman kita, menampakkan Islam, tapi sebenarnya mereka sangat menyimpang dari ajaran Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka wujud banyak, sekarang ni tersebar di Facebook, ada kumpulan-kumpulan mereka. Mereka memiliki muslihat yang kalau kita cakap dengan dia pun kadang-kadang payah. Dia punya main akal ni, pusing dia dahsyat. Jalan keselamatan kita nak lari daripada tipu muslihat ini, walaupun akidah akhlak mereka baik, ucapan mereka baik, tapi setiap perkara dalam agama mesti diukur dengan neraca Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dengan neraca Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? Sesungguhnya orang yang mau mengikuti kumpulan mereka, kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang jahil, orang yang bodoh atau jahil. Sebab kita tidak mendapati orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang ikut jalan ulama-ulama 4 mazhab, orang yang ikut jalan Imam Bukhari dan Imam Muslim, orang-orang yang mengikuti jalan ilmu ini, mereka tak terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan ini. Tapi yang terpengaruh ialah orang-orang yang tak belajar, tak tahu bahasa Arab, baca Quran pun ikut terjemahan. Lalu sampai satu tahap mereka mendakwa, mereka tahu rahsia kepada Al-Quran, kan ajaib. Tapi banyak yang tertipu adalah orang-orang yang jahil. Jadi sebab itu kita mesti berlepas diri dari mereka, dan kita berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita semua, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya kira itulah kesimpulan yang dapat kita bincang tentang masalah Batiniyah ini. Okey. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dalam bab tipu daya iblis terhadap para ilmuwan Islam, para ulama Islam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.